Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua penonton-penonton yang hadir untuk sesi kita pada hari ini. Okey, sempena Minggu PKS 2021, webinar kita ada pada hari ini bertajuk tingkatkan kredibiliti produk anda bersama dengan KPDN HCP. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panel kita yang hadir pada hari ini, iaitu Encik Rizwan bin Jaris, penolong pengarah kanan bahagian pembangunan usahawan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP. Jadi terima kasih Cik Rizwan hadir pada hari ini. Terima kasih. Okey, jadi pada hari ini kita nak bagi info sikitlah kepada usahawan-usahawan kita berkenaan dengan kempen beli barangan Malaysia, ya. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, sebelum saya menjemput ni, sekiranya penonton-penonton ada sebarang soalan, boleh utarakan, ya, melalui Facebook di ruangan komen Facebook SME Corp Malaysia dan juga SME Corp Malaysia Negeri Sembilan, ya. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Encik Rizwan untuk menyampaikan khidmat beliau berkaitan kredibiliti produk anda bersama KPDN HCP. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih diucapkan kepada moderator Puan Maslinda Zulkifli, pengarah SME Corp Malaysia Negeri Sembilan, ke atas peluang yang diberikan kepada kementerian ini untuk berkongsi berkenaan dengan kredibiliti produk dan juga berkenaan dengan kempen beli barangan Malaysia di dalam sesi Minggu PKS yang berlangsung saya rasa lebih kurang satu minggu. Jadi penonton-penonton, para usahawan yang saya rasa dalam keadaan sekarang sangat berdaya saing, cemerlang dan masih mampu bertahan dalam keadaan pandemik COVID-19 ini. Jadi untuk meneruskan saya punya taklimat, sebenarnya dia lebih antara webinar dan juga kepada taklimat dan perkongsian, yang mana saya percaya bahawa para usahawan dan penonton sendiri lebih maklum dengan topik yang kita akan bawakan, yang dibawakan pada hari ini, iaitu credibility produk. Cuma apa yang kami di KPDN HCP cuba bawakan adalah dari sudut pandang kementerian ini dan juga macam mana ia disesuaikan dengan insentif dan juga inisiatif kerajaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Pengguna melalui kempen beli barangan Malaysia. Jadi untuk meneruskan perkongsian ini, saya akan share presentation saya. Okay. So untuk kita meneruskan, seperti yang mana semua saya nampak kan, di sini itu adalah logo kempen beli barangan Malaysia yang telah kita laksanakan sejak 80-an lagi sebenarnya, namun giat dilaksanakan dengan secara komprehensif sejak dari tahun 2019. Okey, seterusnya ini adalah kita panggil flow lah kepada taklimat ataupun sesi webinar ini, iaitu produk versus jenama, credibility, KBBM ataupun kempen beli barangan Malaysia, perancangan KBBM bagi tahun 2021 dan peranan KPDN HCP dalam permakasaan produk PKS, yang mana sedia maklum untuk kita bantu PKS ni saya rasa lebih daripada 40 kementerian, jabatan, agensi yang membantu PKS. Jadi KPDN HCP adalah sebahagian daripada usaha kerajaan, okay, untuk membantu produk PKS ataupun usahawan. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut mengenai dengan credibility ini, kita tengok dulu berkenaan dengan produk versus jenama. Saya tahu tuan-tuan puan sedia maklum produk itu apa, jenama itu apa. Tapi dia ada very clear demarcation ataupun sempadan perbezaan antara produk dengan jenama. Okey, saya akan bawakan satu contoh ataupun analogi yang sangat klise lah. Kalau kita pergi ke kedai untuk beli makanan segera berbungkus, kita akan cakap, contoh saya ambil mi segera, kita akan cakap nak pergi beli Maggi. Maggi itu adalah jenama. Manakala sebenarnya produk yang kita nak beli itu adalah mi segera tersebut. Okey. Kalau kita ingin memberus gigi, kita kata pakai Colgate. Colgate itu adalah jenama, sedangkan produk itu adalah ubat gigi berkenaan. So,
tuan-tuan boleh nampak macam mana jenama memperankan peranan daripada segi produk. So kita akan tengok apakah beza produk versus jenama. Terdapat pelbagai apa yang kita masukkan, takrifan, tafsiran, definisi berkenaan produk dan versus jenama. Cuma kami ambil definisi ini. Okey, kalau kita dapat lihat di skrin ada 4 key difference, perbezaan apa dipanggil perbezaan utama lah yang dapat disimpulkan antara brands versus produk. So kalau kita tengok yang pertama tu, brand adalah timeless. Timeless ni maksudnya dia tak lapuk di zaman, dia tak lekang. So sentiasa ada. Manakala kalau kata produk ni can be outdated, sehingga satu ketika produk yang dihasilkan kita mungkin dah tak apa orang kata tu tak sesuai pada waktu itu. Itu beza antara jenama dan produk. Namun apabila produk kita tu bagus, jenama kita itu dikenali, jenama tu akan kekal. Proprietary ataupun kita panggil hak milik. Jenama ini adalah hak milik yang kita boleh register. Contohnya kalau ni agensi di bawah KPDNHP lah, iaitu MyPo, yang mana kita daftarkan jenama ataupun logo ataupun sebagainya menjadi hak milik kekal owner. Manakala produk ini can be copied. Saya ambil contoh macam usahawan ni, saya ambil contoh kebanyakannya makanan, sebab di bawah inisiatif KPDNHP kita banyak terima produk berunsurkan F&B lah. So contoh saya ambil contoh sambal, jangan kecil hati saya ambil contoh sambal. So sambal ni di pasaran ni banyak, kalau kita tengok macam-macam pengeluar sambal. Ada yang memang betul-betul berjaya dan ada yang memang berusaha keras lah untuk memperkenalkan jenama mereka. Kalau saya boleh sebut, ada satu orang kata tu influencer, saya ambil singkatan nama kan, sebut nama kena bayar pula KA, Khairul Dad. So sambal itu atas influencer itu sendirilah kan. Tapi itu pun ada unsur untuk ditiru. So maksudnya membenarkan definisi atau perbezaan ini, iaitu can be copied, boleh ditiru. Tapi jenama itu tidak. Kemudian yang ketiga adalah exist in mind. Jenama ni kita akan terngiang-ngiang, kita akan ingat di dalam minda kita. Macam saya sebut tadi, itu memang sejak daripada zaman berzaman. Makan Maggi. Saya ambil contoh senang lah, orang semua boleh faham. Sedangkan makan jenamanya apa? Cintan, ataupun Indomie, ataupun Mami. Tapi dia merujuk produk itu kepada jenama. So dia exist in mind. Manakala produk adalah tangible, benda yang maujud, yang mana dia boleh berubah-ubah. Yang keempat adalah have functional emotional value. Functional dan emotional, maksudnya dia ada fungsi mengingatkan kita. So jenama ini adalah untuk minyak rambut sebagai contoh. Jenama ini adalah untuk makanan segera. Dan ada emotional value di situ, yang mana kita jenama bila dah dikenali, credible, so ada emotional value di situ. Manakala untuk produk, ia lebih kepada functional value. So kalau kita nak guna minyak rambut, kita cari produk. Produk ini ialah dia memenuhi kehendak pengguna. Manakala jenama tadi dia ada emotional value. Sekarang kita akan teruskan. So kalau ada soalan boleh masukkan di komen di Facebook. So pihak Rusetia nanti dia akan kemukakan soalan itu kemudian, atau sebab susah online kan, kalau sesi bersemuka saya boleh terus jawab begitu. Puan Masinda. So sekarang saya teruskan. Sekarang tadi adalah perbezaan. Ini continuation lah. Produk versus jenama dari segi definition. So kalau kita tengok dekat ujung, produk versus jenama. Apakah maksud produk? Berbagai, macam saya katakan tadi, pelbagai tafsiran berkenaan produk dan juga jenama di luar sana, tapi ini saya ambil yang paling sesuai untuk saya kongsikan bersama-sama pihak tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Jadi produk itu adalah sesuatu yang dihasilkan, kemudian dengan tujuan untuk dijual sebagai pertukaran wang tunai. Produk ini pelbagai lah, sama ada kereta, bukan makanan, biskut, komputer, komputer, kasut dan sebagainya. Dan produk enable ini adalah biasanya digunakan untuk memenuhi kehendak atau ada tujuan tertentu dalam kehidupan pelanggan. Jenama pula adalah janji kita sebagai usahawan, tuan-tuan dan puan-puan sebagai usahawan atau pengeluar ataupun pengedar kepada pelanggan.
So janji perkara ini ataupun janji ini diharapkan oleh pelanggan daripada produk dan ataupun perkhidmatan. Okay? So bila usahawan, kadang-kadang saya bagi di sini definisi produk dan jenama, sebenarnya produk ataupun perkhidmatan lah. Jadi ia juga membezakan, jenama ini membezakan asalnya produk kita dengan produk-produk pesaing di luar sana. Okay? So jenama ini merangkumi logo kita, desain logo, pemukusan, laman web syarikat, iklan dan promosi ataupun keseluruhan daripada elemen-elemen ini. Itu yang definisi berkenaan dengan jenama. Jadi kalau kita dapat lihat di situ, saya ada satu clause kenyataan di situ. Company makes products and consumer make brands. Okay? Apa maksudnya di situ, tuan-tuan dan puan-puan? Okay, di mana produk ini dihasilkan oleh company, kawal sepenuhnya oleh company atau pengeluar ataupun para usahawan. Dari peringkat perancangannya, penghasilannya, persediaannya hingga kepada kita jual. Tetapi jenama ini, walaupun kita rancang dan sebagainya, ada cara-caranya macam mana kita nak tingkatkan credibility jenama ini. Namun, ia ditentukan oleh usahawan. Okay, maksud saya ditentukan oleh pelanggan. Mana kalau kita dah buat pelbagai, so kata-kata terbaik, kualiti dan sebagainya berkenaan dengan produk kita itu adalah daripada pelanggan itu sendiri. Okay, di situlah jenama itu dibina. Okay, seterusnya kita pergi sekarang kita berkata tentang credibility. Apakah itu credibility? Okay, kalau mengikut Kamus Dewan edisi keempat, saya tak hafal tuan-tuan, depan saya ni ada maklumat kan kata saya hafal pula Kamus Dewan. Okay, mengikut Kamus Dewan edisi keempat, apakah itu credibility? Credibility adalah sifat boleh dipercayai atau diyakini, keboleh percayaan. Okay, daripada definisi ini, daripada Kamus Dewan edisi keempat ni adalah credibility ini menunjukkan bagaimana kita dapat mewujudkan kepercayaan ataupun dipercayai atau diyakini. So macam mana kita nak kaitkan dengan perniagaan kita, sama ada kita punya produk ataupun perkhidmatan. Okey. Seterusnya, ini adalah definisi berkenaan dengan sama juga kita dapat berbagai definisi berdasarkan credibility jenama. Kalau tuan-puan Google, macam-macam. Okey. Cumanya ini yang saya rasa kita boleh ambil untuk dikongsikan pada sesi kali ini. Jadi credibility jenama ditarikkan sebagai keboleh percayaan. Okay, sama tadi dengan definisi credibility, tapi lebih pengkhususan kepada maklumat produk yang terdapat pada jenama yang memerlukan pengguna memahami bahawa jenama itu mempunyai kemampuan dan juga kesediaan menyampaikan apa yang telah dijanjikan. Bagaimana maklumat produk yang diwakili, maklumat, logo dan sebagainya kepada produk itu dapat meyakinkan ataupun dapat dipercayai oleh pengguna tentang apa yang ingin disampaikan. Saya ambil satu analogi, kita ambil sabun. Saya tak sebut jenama, sabun. Mungkin ada di antara tuan-tuan dan puan-puan sedang menonton dan mendengar ni ada pengeluaran produk sabun. Sabun, biasa kita akan tengok sabun ini membersih sehingga berapa? Pakai kekotoran, 99% bakteria. Mungkin yang kita tak nampak cara guna itu. Kalau cara guna salah, dia tak akan dapat sampai kepada objektif tadi. Dia betul membersih dan mencuci, tetapi kalau salah cara guna atau kurang komposisinya, mungkin tak dapat mencapai lah. Tapi apa yang pelanggan fikir, saya beli ataupun kami beli ni, saya nak balik basuh, saya nak tahu cuci, ataupun dia biasalah pelanggan kalau boleh rendam pun hilang. Tak perlu masuk mesin basuh, dengan rendam aja sabun, baju sekolah anak-anak kita putih tu kalau boleh nak hilang. So saya ambil contoh sabun. Kalau kata pomade, minyak rambut, macam saya pakai ni kan. Dia kata stronghold daripada pagi sampailah ke petang. So kalau saya sebagai pengguna, saya akan tengok, saya pagi sampai petang saya pakai, betul tak? Tapi along the way, kita ambil wuduk dan sebagainya, so dia akan mengurangkan kesan tu. Tapi apa yang pengguna nak tahu, kekal ke tak? Sampai ke petang. Itulah jenama. Macam mana, itu belum cerita makanan kalau kita kata sambal ini sedap dan sebagainya. Sedap very subjektif. Tapi pada pelanggan dia tahu dia nak makan sedap.
Berbagai faktor lagi lah yang menyumbang kepada jenama. Yang credibility jenama yang saya akan terangkan nanti, iaitu interrelated lah dengan presentation ataupun taklimat perkongsian pada hari ini, macam mana kita nak membina jenama berkenaan. Okey. Okey. Kalau kita kata tadi credibility jenama, saya tak cakap pun tentang, kami tak berkongsi pun tentang credibility produk. Sebab apa? Tuan-tuan boleh cari di luar sana credibility produk itu ada ataupun tidak. Kebanyakannya ia akan menjurus ataupun akan pointed kita kepada credibility jenama itu sendiri. Kerana produk itu adalah di dalam jenama itu tadi. Tapi bila kita berkata tentang produk dan jenama, which one come first? Produk dulu ke jenama dulu? Okay? So apabila kita berkata tentang produk dulu atau jenama dahulu, dia boleh jadi ya dan tidak. Jadi interrelated. So di saat kita membangunkan kita punya produk, dalam masa yang sama kita terus boleh kena fikirkan tentang jenama. Saya percaya, yakin dan percaya bahawa tuan-tuan dan perempuan aware berkenaan ini. Mungkin ini sedikit refreshment kepada tuan-tuan dan perempuan dari sudut pandang KPD dan HCP. Okey, yang pertama, mengubah produk menjadi jenama. Okay, so kita nak bina credibility jenama itu daripada produk kita ubah menjadi satu jenama yang kredibel, yang dipercayai dan dikenali oleh para pelanggan. Okey, kami yang kiri di situ, kalau tuan-tuan lihat di situ adalah dia interrelated tuan-tuan, tapi saya akan pergi satu demi satu, tapi di akhirnya dia akan interrelated. Ciri dan faedah. Okay, ini yang perlu ditentukan oleh kita sebagai usahawan, sama ada usaha mikro, small ataupun medium. Okay. Jadi dalam ciri dan faedah ni kita ada beberapa layer dalam penentuan membuat produk. Jadi kami buat perkongsian ini adalah berdasarkan pengalaman kami bersama dengan usahawan yang dia bermasalah, usahawan yang dia dapat orang kata bertahan, dan juga usahawan yang berjaya, juga dengan pengalaman bersama pihak-pihak buyer industri peruncitan. Okay? Pihak-pihak buyer industri peruncitan dia kongsikan, sebab saya percaya SME Corp Malaysia, MARA dan sebagainya, KPNHP sendiri kita banyak buat business matching. So dalam sisi business matching tu bukanlah kata, walaupun kami di bahagian penggunaan pengadaan ini adalah untuk memudahkan akses usahawan kepada pihak retail, namun tidaklah kita menjanjikan bahawa akan terus dapat masuk. Yang mana kita tetap juga perlu adhere ataupun mengikut ketetapan yang ditentukan oleh pihak peruncitan ataupun retail. So antara perkara-perkara yang pihak usaha buyer ini berkongsi dengan usahawan, berkongsi dengan kementerian agensi adalah perkara-perkara yang saya ataupun kami nyatakan di sini. Yang pertama, ciri dan falsafah. Ciri dan faedah falsafah. Maaf. Okay. So dalam ciri dan faedah ni kita perlu berkata ataupun berbincang tentang quality dan reliability produk itu sendiri. Okey, kepada startup mungkin boleh melihat ini sebagai satu panduan tambahan kepada apa yang dah tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, dan kepada usahawan-usahawan yang di luar sana yang memang dah ada produk, mungkin refreshment dan kita sama-sama mengingatkan diri sendirilah berkenaan apa yang mungkin kita perlu ikut dan ataupun kita perlu jadikan panduan. Okey, quality dan juga reliability, kebolehpercayaan pada produk itu sendiri. Okey, quality produk ini very broad lah kalau kata-kata tentang quality. Dia boleh jadi quality keseluruhan dan sejauh mana produk menepati kehendak pengguna. Okey, sini saya tak nak sentuh contoh-contoh produk lah. Okey, kita boleh tahu kat sana, tapi kalau ada keperluan nanti dalam soalan mungkin tuan-tuan puan-puan boleh tanya. Okey, so di luar sana kita lihat pelbagai jenis produk yang ada dekat shelf. Okay, itu kalau kita sebut tentang retail yang brick and mortar. Okay, hypermarket, kedai runcit, kedai Aceh, sebut ataupun apa kita convenience store. Okay, berbagai produk yang ada di sana. So, mereka semua menjanjikan produk mereka begini, memenuhi kehendak pelanggan, malah ada yang lebih daripada expectation. Tapi ingat jangan overclaim. Sebab overclaim tu nanti dia akan makan diri kita balik sendiri. Okay? Dan kalau ikutkan peraturan pelabelan pun kita tak boleh overclaim kalau tidak dapat dibuktikan. Okay? Kemudian keputusan, jadi ciri dan faedah juga menentukan, tadi kita berkata tentang kualiti dan kebolehpercayaan. So dalam ciri dan faedah adalah di mana kita menentukan
keputusan berkenaan macam mana kita nak buat penghasilan sesuatu produk. Pengetahuan kita tentang sesuatu produk itu sendiri yang kita nak hasilkan. Kemudian bahan mentah ataupun parts ataupun software yang kita gunakan dalam menghasilkan produk ataupun perkhidmatan kita. Kemudian cara penyampaian, mungkin perkhidmatan dia ada cara penyampaian ataupun produk dia ada after sales services. Okay? So bagaimana benda-benda ini kita nak tetapkan dan kita tentukan dalam kita menghasilkan produk dan perkhidmatan untuk kita jual kepada pelanggan di luar sana. Kemudian persijilan-persijilan yang perlu kita ada. Okay, ini kita akan berkata tentang persijilan selepas ini. Persijilan maksudnya recognition. Okay, kita nak recognition pelanggan. Dalam masa yang sama, pelanggan paling senang dia akan tengok persijilan yang ada. Pelbagai persijilan di luar sana, kita akan pergi ke tentang topik itu. Cuma antara perkara yang perlu diambil kira, saya rasa ni tuan-tuan perempuan sedia maklum, cuma mungkin refreshment adalah tentang persijilan. Kemudian kita pergi kepada reka bentuk. Okay, reka bentuk ini boleh jadi reka bentuk produk itu sendiri. Reka bentuk pembungkusan produk tersebut. Reka bentuk logo. Okay, yang akan mewakili jenama dan syarikat tuan-tuan dan perempuan. Okay. Dan semasa kita buat rekaan pembungkusan itu, macam saya katakan tadi di Malaysia, okay, untuk produk-produk makanan, saya ambil contoh produk-produk makanan wajib dalam bahasa Malaysia. Okay, bahasa kebangsaan. Wajib. Dan benda ini akan enforce oleh BKKM lah. Okay, cuma mungkin penguasaan itu dibuat berkala. Okay, so kalau produk itu dihasilkan di Malaysia, dia perlu wajib dalam bahasa Malaysia dan macam saya katakan tadi, kita tak boleh overclaim tentang satu produk. Apa yang berlaku, maaf kalau saya bercakap ni umum, maaf kalau ada menyentuh kepada produk ataupun syarikat tuan-tuan dan puan. Berkenaan dengan overclaim ini contohnya produk premium. Okay, kita jual harga mahal kerana produk kita menggunakan bahan-bahan premium. So apabila kita claim sesuatu kepada reka bentuk pembungkusan kita itu, kita perlu syarikat perlu bertanggungjawab. Maksudnya adakah some sort of recognition, certification ataupun lab test yang mengatakan memang betul-betul adalah premium. Itu yang digariskan dalam garis panduan perlindungan makanan di bawah bahagian kawalan dan kualiti makanan BKKM Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay? Itu berkenaan dengan reka bentuk. Kemudian kajian. Okay, kajian ni ada dua. Kalau kita lihat, kami pecahkan kepada pasaran, pelanggan dan juga pesaing. Okay, kajian tentang pasaran. Di manakah kita ingin memasarkan produk ini? Okay, so kita masih lagi dalam topik mengubah produk menjadi jenama, dia related. Okay, so pasaran ini menentukan kos tambahan ataupun kos-kos yang mungkin wujud. Kita tadi dah ada kos untuk kita buat produk, sekarang kita ada kos untuk pemasaran. Saya dapat pemasaran yang syarikat buat sendiri, okay, melalui media massa, online ataupun ada blog ataupun FB Live ke kan. Ini pasaran kalau kita berjaya masuk ke dalam marketplace. So kita kena tahu dekat pasaran tu, pasaran mana yang kita nak pergi. Sama ada brick and mortar, pasaran hypermarket, convenience store, online, agent dan sebagainya. Okay, kerana pasaran-pasaran ini akan menentukan, kita perlu tahu tentang syarat, kos-kos tambahan. Kami suka mengatakan kos tambahan, bukan kos tersembunyi kerana semuanya akan dinyatakan dalam surat tawaran ataupun offer letter daripada pihak hypermarket ni lah, marketplace. Tuan-tuan lebih sedia maklum tentang kos ataupun apa. Dia bukan hidden cost, sebab ramai orang katakan dia sebagai hidden cost, tapi sebenarnya adalah kos-kos tambahan yang memang dinyatakan. Kemudian tentang pelanggan, demografik pelanggan kita. Okay, saya suka ambil satu contoh pomade sebab dulu di Capital NGP kita ada untuk pembangunan produk kita ada sweat pomade dan hipster pomade kita bagi mereka, tapi ini pada tahun 2017. So contoh pomade, saya pun selesa dengan pomade sebab saya memakai pomade. Siapakah demografik pelanggan kita itu? Okay, contohnya kalau pelanggan itu ke manakah kita akan kembangkan selain daripada demografik. Contoh saya macam saya, belia lah. So dari segi daripada sekolah,
ataupun sampai peringkat umur berapa, siapakah dia. Ini semua kena buat kajian. Kenapa KPDNP suka untuk menyiapkan perkara ni? Sebab benda-benda ini yang akan ditanya oleh pihak buyer hypermarket. Okay, adakah pihak tuan dan perempuan sebagai usahawan telah membuat kajian tentang perkara ini? Sebab dia akan counter balik bila tuan-puan bagi quotation untuk pricing dan sebagainya, dia akan counter di situ balik semula untuk melihat sama ada tuan-tuan dan perempuan dah bersedia dari segi ini. Dia relate pula kepada pesaing kita di pasaran. Okay, produk-produk orang kata national brand atau produk-produk daripada luar. Okay, jadi dalam segala kajian tentang pesaing ini, ia melibatkan tentang harga sedia ada. Okay, harga sedia ada yang di pasaran dan juga sizing. Okay, sizing SKU kita, stock keeping unit kita. Okay, so kalau dah standard 250 gram, adakah kita nak pergi di bawah ataupun di atas saiz tersebut? Okay, itu berkenaan dengan sizing lah. So kajian perlu dibuat sebelum buat keputusan yang mana yang kita nak ceburi. Saya rasa tuan-tuan dan perempuan lebih maklum berkenaan perkara ini. Okay, ini macam saya sebutkan tadi, perkongsian yang saya akan relatekan dengan inisiatif dan insentif kementerian selepas ini. Okay, so daripada faktor-faktor ini, so ini adalah faktor yang kita perlu ambil kira atau consider macam mana kita nak ubah daripada produk biasa menjadi jenama yang dikenali. Okay, so dalam pada itu kepelbagaian SKU tadi. Okay, saya ambil contoh yang di hypermarket lah. Kita hubungan baik kita dengan hypermarket dari segi urusan dengan PKS ni. So satu SKU dia minimum yang saya faham, yang saya sedia maklum adalah 3 SKU. Okay, jadi tuan-tuan perempuan kena fikirkan berkenaan dengan SKU ini. Okay, so daripada kajian tadi, kajian tentang ciri dan faedah, reka bentuk, pasaran pelanggan dan juga pesaing, so kita build up dengan SKU. Saya tak kata kita terus start dengan 10 SKU. Mungkin ada yang boleh start dengan 10 SKU kalau dia OEM kan produknya. Okay, ada juga orang dia lebih suka menjadi seorang distributor ataupun supplier. So apa yang dia buat, brand dia punya, saya tahu tuan-tuan lebih maklum tentang OEM. Okay, so kat situ boleh banyak SKU. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan menghasilkan sendiri produk berkenaan, jadi perlu ambil kira tentang SKU ini. So untuk pihak agensi, kementerian, sebagai contoh KPDNP untuk bawa pihak tuan-tuan dan perempuan masuk ke dalam retail industri, so kepelbagaian SKU ini penting. Daripada faktor-faktor ini kita boleh tentukan berapa SKU yang kita perlukan. Jadi SKU ini kadang-kadang walaupun satu je perisa, tapi ada pelbagai saiz, itu pun dah dipanggil SKU kan. So ada 3 saiz, so 3 SKU. Okey, seterusnya saya akan teruskan bagaimana ini mengubah produk menjadi jenama. So apa yang saya telah sentuh daripada tadi hingga sekarang adalah credibility jenama. Okay, so walaupun tajuk kita pada ni adalah credibility produk, tapi yang perlu kita titik beratkan adalah credibility jenama. Namun bagaimana nak mengubah produk menjadi jenama yang dikenali dan kredibel. Okay, ia memakan masa, bukanlah kata tuan-tuan lagi sedia maklum bahawa mengambil masa dan banyak-banyak faktor lain, faktor luar lain yang mempengaruhinya dan perlu kepada informasi. Okay, so ni adalah salah satu contoh macam kita nak tambahkan info dan maklumat. Kita hadir sesi-sesi seperti yang dikongsikan oleh SME Corp, bagaimana untuk kita meningkatkan credibility. Okey. Jadi seterusnya, setelah kita cerita tentang credibility, tentang produk dengan jenama, saya akan bawakan berkongsi tentang usaha-usaha kerajaan yang dilaksanakan oleh KPDNP dalam memperkasakan produk dan juga usahawan MSME lah, Micro, Small and Medium Enterprises di Malaysia. Kami adalah sebagai entiti daripada pelbagai entiti di luar sana yang cuba membantu pihak usahawan MSME. Okey. Jadi kempen NHCP, saya boleh cakap tentang kempen Beli Bangga Malaysia ni lah, macam saya katakan di awalnya tadi. So kempen Beli Bangga Malaysia sebenarnya kita telah daripada tahun 84 atau 85. Namun begitu,
ia giat dilaksanakan dengan lebih komprehensif pada tahun 2019 yang mana kerajaan telah memperuntukkan bajet kepada KPNHP untuk menggerakkan kempen beli barangan Malaysia. Dalam kempen beli barangan Malaysia ini kita fokus kepada pengeluar-pengeluar tempatan di Malaysia. Okay? Tapi untuk KBBM kebanyakannya adalah untuk di retail industri. Okay? Pelbagai retail industri ni dekat mungkin di hypermarket, supermarket, kedai runcit, online marketplace dan sebagainya. Okey, kita lihat kepada dalam sebelum saya teruskan, so apa yang kita akan kongsikan berkenaan kempen beli barangan Malaysia ini yang melibatkan kepada cara atau bagaimana kita nak meningkatkan credibility jenama. Cuma untuk kempen beli barangan Malaysia, jenama ini adalah barangan tempatan. Okey. So produk dan sub jenama dan produk tu adalah produk dan jenama pihak tuan-tuan dan perempuan. So sebab itulah kita laksanakan KBBM, sebab kita nak meningkatkan credibility jenama tempatan itu sendiri. Okey. So objektifnya, ini adalah objektif kita tengok kita dengan peningkatan pembelian yang akan bantu menjana pendapatan ekonomi domestik dan juga usahawan-usahawan tempatan. Okey. Kemudian semangat patriotism meningkatkan di kalangan pengguna terhadap barangan dan perkhidmatan buatan tempatan dan kesedarannya berkenaan kesedaran ini awareness meningkatkan kesedaran pengguna tentang kualiti produk serta perkhidmatan buatan Malaysia yang standing daripada luar negara. So kalau daripada objektif ini pun kita dapat lihat bahawa kerajaan ingin meningkatkan credibility jenama tempatan itu sendiri. Okey. Seterusnya, ini kami sharekan sedikit tentang pelancaran ini di peringkat kebangsaan pada 18 Julai 2020. Okey, kita bercakap berkenaan dengan Okey. Kenapa kita ingin berkongsikan tentang ini? Kalau kita lihat sini ada hypermarket, kita ada juga marketplace. So ini menunjukkan usaha kementerian dalam meningkatkan jenama tempatan itu melalui hebahan dan kerjasama dengan pihak-pihak yang tuan-tuan saya nampak di sini, iaitu hypermarket dan juga marketplace. Okey, kerjasama ini melibatkan dipanggil listing fees, dengan promotion. Untuk peningkatan jenama, perkara-perkara ini diperlukan untuk kita engage dengan customer. So dalam kategori retail industry ini, iaitu hypermarket, tuan-tuan boleh tengok di situ daripada Tesco ataupun sekarang dikenali sebagai Lotus, AMB, AMCO, Giant, Maidin dulu, sehinggalah kepada kedai Mesir Petronas. Untuk marketplace pula, kita bekerjasama dengan Shopee, Lazada dan PG Mall. Shopee, Lazada dan PG Mall ni adalah orang kata kalau ikutkan dia punya viewership ataupun traffic dia lebih 50 juta. Walaupun rakyat Malaysia adalah lebih kurang 32 juta, tapi dia punya trafficnya hingga 50, maksudnya ada pengulangan orang traffic pergi kepada marketplace tersebut. So ini adalah salah satu elemen credibility jenama, yang mana kita nak meningkatkan credibility jenama tempatan. Kita bekerjasama dengan pihak industri dalam memperkenalkan jenama tempatan melalui promosi, melalui banting POSM, dia panggil point of sales material. Promotional tu kan yang macam chef talker, gegantung banner dan sebagainya tu, danglers dan juga promosi-promosi tentu yang dilaksanakan oleh pihak industri untuk mempromosikan produk buatan tempatan. So kalau kita lihat, dia melibatkan kategori makanan dan juga bukan makanan. Untuk kedua-dua, untuk di konvensional retail industri dan juga online marketplace. Jualannya pada kuarter 4 adalah 1.7 bilion, iaitu peningkatan sebanyak 7.18% berbanding kuarter 3 pada 2020, iaitu kita mulakan kempen ini pada kuarter 3 dan berlangsung sehingga kuarter 4. Ini antara usaha-usaha kementerian ini dalam KBBM.
Selain daripada usaha-usaha bersama pihak retail industri, salah satu elemen dalam meningkatkan credibility adalah how we engage, bagaimana kita engage dengan potential dengan buyer, pelanggan ataupun lead. Lead ni adalah potential customer kita lah. Okay, so kita bangunkan jenama tempatan atau kita buat hebahan jenama tempatan itu melalui orang kata iklan 15 to 30 second dan juga apa dipanggil di radio tu kan kita buat iklan dalam masa berapa 15 saat tentang kebaikan ataupun keutamaan menggunakan produk tempatan. So di sini kita ada pelbagai komponen yang kita laksanakan. Yang pertama dari segi viewership lah, kita pergi kepada TV. Okay, kalau kita lihat untuk pelaksanaan tahun 2020 sebab hebahan berkenaan jenama tempatan atau berangan Malaysia ini kita telah sampaikan kepada 16.52 juta penonton. Untuk pendengar, okay, kita telah bekerjasama dengan pihak Astro, pihak Prima dan juga ITM dan secara kumulatifnya hebahan ini telah pergi kepada 15.903 juta pendengar. Untuk printed ataupun hebahan melalui newspaper masih ada lagi orang baca surat khabar yang bercetak selain daripada yang online kita katakan kereta di digital tadi. Nanti selepas ni ke 3.263 juta pembaca. Okay, dan manakala untuk digital view and reach unique view saja 1.74 juta daripada 39.34 juta pengguna internet di Malaysia. So ini adalah antara perkara yang kami rasakan penting untuk kita buat hebahan berkenaan jenama tempatan. Okay, so menunjukkan cara macam mana kita nak pergi. So ini maksudnya mungkin ada sedikit insentif daripada kerajaan kepada pihak yang kita bekerjasama. Tapi untuk pihak tuan-tuan dan perempuan mungkin ada cara yang tidak mengeluarkan kos, iaitu seperti melalui live Facebook dan blog tuan-tuan dan perempuan sendiri. So yang kami nak nyatakan sini adalah capaian kita kepada pelanggan dan juga potensial ataupun lead potensial pelanggan. Okay. Jadi seterusnya kita nak dari segi konten viral. So kita telah bekerjasama dengan Upin dan Ipin untuk mengeluarkan TVC. Okay. So selain daripada ia dimainkan di spot-spot media yang kita bayar kepada penyedia perkhidmatan seperti Media Prima dan Astro ataupun Miasat, kita juga bekerjasama dengan pihak Upin dan Ipin untuk menghasilkan ini tak boleh klik tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan boleh search sendiri nanti YouTube berkenaan dengan bagaimana kempen NGP ingin meningkatkan kredibiliti jenama tempatan itu melalui kempen Belia Malaysia di YouTube. Okey. Tengok di situ kalau kita tengok sehingga September 2020 tu ada 4 juta view lah. Kebetulan ini bukan saya edit memang ini ada di YouTube iaitu pinggan daripada Negeri Sembilan bukan kata untuk tujuan ni dia punya tu adalah SME Corp Negeri Sembilan dan saya letak pada Negeri Sembilan, bukan. Benda ni memang ada di YouTube pinggan dari Samek Negeri Sembilan. Okey, kemudian yang di sebelah tu pula kalau kita lihat tentang kereta kalau situ tengok jenama tempatan kita lah Izora. Okey. So di situ adalah 9.685 juta views dan keseluruhan tontonan Upin Ipin tu dan juga 2 TVC di YouTube berjumlah 32 juta capaian. So capaian ni bila kita cross check balik dengan pihak Upin Ipin bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara jiran yang mana Upin Ipin ini dia punya franchise ini ada di sana. Okey, ditonton di negara-negara ini dan berkenaan dengan jenama Malaysia ini juga mereka tonton di luar sana. Okay, ini adalah salah satu kalau kita tengok meningkatkan credibility adalah elemen-elemen yang kita boleh buatkan. Macam mana kita nak instill atau kita nak terapkan kepada pelanggan kepercayaan tentang jenama kita. Tapi berbalik pada tadi yang kita lihat tadi di awal tadi mengubah produk kepada jenama. Okay, so katalah orang dah percaya jenama, tiba-tiba beli tak seperti expectation pun tak boleh juga. Okay. So tu dia kata bila kata produk dulu atau jenama dulu sebenarnya yes or no. Okay. Kadang-kadang kita dah ni so dah viral pergi beli tak sedap lah pula.
ataupun tak best lah pula kan. So di mana situ produk tu penting, macam mana faktor yang telah saya katakan, ada 4 faktor tadi untuk penghasilan produk dan mengubah produk jadi jenama yang dikenali. Okey, itu tadi adalah yang tahun sudah, tahun 2020. So kita lihat kepada untuk KBBM 2021. Okey, bagi perancangan KBBM pada 2021, okey, kalau tuan-tuan nak tengok, lihat perancangan ini kita tak menjurus kepada spesifik jenama produk tempatan. Kita as a whole. Okay. So along the way mungkin dalam insentif atau inisiatif yang kita tawarkan ini ada daripada pihak tuan-tuan dan puan yang memohon. So kita akan kongsi sebentar lagi. Memohon menyertai inisiatif dan insentif yang KPDNCP tawarkan. Saya percaya SME Corp, MIDEC ataupun Kementerian Pembangunan Usaha dan Koperasi pun ada program-program mereka sendiri untuk membantu pihak usahawan. Tapi apa yang dilaksanakan oleh KPDNCP ini, kita melihat kepada macam mana kita nak meningkatkan credibility melalui program aktiviti yang ada di skrin tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat sekarang, dan saya akan terangkan, saya cuba terangkan satu persatu. Okey, yang pertama, pemegasan produk tempatan di dalam industri peruncitan tempatan. Okey, di dalam yang pertama ini, strategi pertama ini, kita ada pelbagai program aktiviti yang menjurus kepada meningkatkan kredibiliti jenama tempatan. Yang pertama, program jualan produk tempatan dengan kerjasama industri peruncitan. Okey, ini khusus untuk produk-produk. Saya percaya yang menonton pun ada di kalangan tuan-tuan dan puan, produk telah berada di pasaran pun, retail industry. So, mungkin sedikit sebanyak ada menerima tempias daripada inisiatif ini, iaitu jualan produk tempatan tadi. So mereka akan mempromosikan semua yang di bawah nama produk tempatan. Saya akan share juga, ada yang ada logo buatan Malaysia dan mungkin ada yang tak ada, belum lagi mohon, tapi kita akan bincang dengan perkara itu. So produk-produk inilah yang akan di-highlightkan dengan sedikit insentif daripada kementerian untuk kita highlightkan jenama tempatan di retail industry. Kemudian di bawah strategi pemegasan ini juga kita ada program pembangunan produk. Okey, kalau kita lihat tadi ada di dalam faktor yang saya share sebentar sebelum ini, atau ada faktor design. So mungkin untuk ini kita akan KPDNCP tak lihat kepada startup, tapi kita melihat kepada usahawan mikro, small and medium yang memang dah ada produk walaupun di kedai runcit, tapi dia telah buat pasaran produk mereka. Ada juga yang datang pada kami, dia melalui ejen, tak apa kami terima. Kedai runcit kampung, baru 3 kedai runcit, tak apa pun kita terima. Sebab kita, untuk startup mungkin SME Corp adalah untuk kategori-kategori untuk startup. Mungkin untuk kita, betul Puan Mas Indah, ada kan untuk startup? Betul, kita ada juga program-program contoh macam micro connector kan dan sebagainya, dan juga bantuan-bantuan grant yang lain. Baik, SME Corp dia sangat baik membantu PKS di luar sana. Okey. Program pembangunan produk saya sambung tadi, ia berkaitan dengan pembungkusan. Okey, kami akan nanti saya akan terangkan lebih lanjut berkenaan dengan program pembangunan produk, dan kita akan memilih yang berpotensi. Bukan potensi itu maksudnya produk dia memang dah ada di pemakai ke tak semestinya. Okay? Tapi at least produk dia tu dah berada di pasaran. Kenapa? Sebab kami melihat kepada produk-produk yang usahawan yang dia dah ada pengalaman dari segi ordering, dia ada pengalaman dari segi accounting, kan, walaupun bukanlah kata perfect, tapi mereka ada pengalaman ini memenuhi order ataupun kehendak daripada pihak pelanggan dan juga industri. Kemudian program Cita Rasa Malaysia. Okay, program Cita Rasa Malaysia bukanlah nak kata ramai usahawan dah menyertai, tapi adalah usahawan-usahawan, terima kasih kepada mereka yang telah menyertai program-program KPDNCP di bawah program Cita Rasa Malaysia, yang mana ini adalah branding. Okay, berbalik kepada tadi credibility jenama. Okay, mungkin produk tuan-tuan dan perempuan ada yang menyertai kami tu, ada yang memang dia jual secara online, ada yang melalui ejen. Tapi dengan adanya program Cita Rasa Malaysia, namanya Cita Rasa Malaysia, tapi makanan dan bukan makanan boleh menyertainya. Okay. So dalam program Cita Rasa Malaysia ni, kita bawa produk-produk usaha PKS, kita brandingkan, yang mana kita nak meningkatkan credibility, kita bawa ke shopping mall terpilih.
kita akan buat dalam 3 atau 4 hari. So akan buat lebih kurang macam not exhibition lah, untuk untuk memperkenalkan dan juga menjual. Okay, so ini pelaksanaan ini bergantung untuk ni sebab dia exhibition, bergantung kepada SOP yang perintah-perintah di bawah perintah siri, perintah kawalan pergerakan lah. Okay, tapi sebelum-sebelum ni kita manage, tahun lepas pun kita manage buat, sebelum kita kena PKP yang pada bulan 10 tu, kita manage buat juga beberapa siri program Cita Rasa Malaysia. Okay, dan yang seterusnya adalah experiential promotion. Okay, bila kata makanan dan sebagainya, kita tak dapat tidak orang nak kena rasa. Okay, secantik mana pun kita punya pembungkusan ataupun kita punya pengiklanan ataupun kita punya promosi, letak kepada experiential promotion. Okay, yang mana orang boleh rasa. Okay, kalau kata sabun tu boleh tengok cuci. Kalau kata minyak rambut tu mungkin ada video yang boleh kita tayangkan pada pelanggan di hypermarket ataupun di selling floor lah. Okay, so kita ada experiential promotion, sampling and merchandising. So ini juga kita tawarkan untuk produk-produk yang dah sedia ada di pasaran. Okay, so untuk yang belum ada di pasaran, mungkin tadi pembangunan produk dan program Cita Rasa Malaysia. Okay, ada syarat-syarat lah untuk menyertai program-program ini. Kemudian okay, itu di bawah pemangkasan produk tempatan di dalam industri penjualan tempatan. Dan seterusnya adalah insentif penembusan, promosi jualan dan pemasaran dalam talian. Ini untuk marketplace. Sama juga kita di pihak kementerian, kita akan menawarkan insentif kepada pihak penyedia perkhidmatan. Okay, kita tak tawarkan kepada usahawan dalam bentuk pinjaman mikrokredit ataupun matching grant. So matching grant, mikrokredit ni dia ada pada agensi-agensi lain. So KPDNCP dalam memainkan peranan kerajaan dalam membantu usahawan, kita bagi dalam bentuk program. Okay, so ini kita bagi kepada penyedia perkhidmatan. Sama juga dengan pembangunan produk, kita akan bagi kepada penyedia perkhidmatan. So untuk yang nombor 2 ni, so dia akan, kalau tuan-tuan dah lihat, dia akan wujudkan satu, orang kata saya lupa pula istilahnya, landing page. Okay, landing page di dalam Lazada, dalam Shopee dan dalam PG Mall berkenaan dengan buatan tempatan ataupun barangan Malaysia. So kita boleh katakan kita minta juga list daripada mereka, siapakah yang mereka offer untuk masuk di dalam link tersebut, ataupun mana-mana yang tak termasuk dalam landing page tersebut, dia akan dia akan tag sebagai produk tempatan lah. Okey, kita percaya dalam online marketplace ni ada ramai seller. Okay, ada seller-seller yang mungkin daripada tempatan tetapi dia jual produk daripada luar. So ini yang kita berbincang dalam kontrak pun dengan pihak-pihak marketplace ni. Kita nak mereka adalah bukan sahaja dia pengeluar tempatan, namun juga seller tempatan, tetapi juga produk-produk yang mereka jual adalah produk-produk tempatan. Itu yang kita tetapkan. Kemudian untuk promosi dan pengiklanan. Okey, dalam promosi dan pengiklanan, kalau tuan-tuan tadi tengok laporan untuk tahun 2020, kita ada newspaper, kita ada TV, kita ada radio. Itu di bawah pelan media. Okey, kita tidak fokus secara langsung jenama-jenama produk syarikat tuan-tuan dan puan-puan, tapi kita tingkatkan kredibiliti jenama tempatan itu sendiri. Okey, so kita tak dapat nak promote semua produk-produk tempatan. Jadi kita ambil as jenama tu, jenama yang kita ingin bawa adalah jenama tempatan itu sendiri. Kemudian kolaborasi khas di bawah promosi dan pengenalan juga adalah kolaborasi khas yang mana kita create content untuk kita highlight pembekal-pembekal tempatan. Okey, mungkin ada, kalau ada pun kita akan buat tapisan ya, kita tak bolehlah kita nak highlight semua. So kita mungkin ada tapisan mana-mana yang merangkumi pelbagai segmen dan juga tahap untuk kita highlightkan di dalam konten berkenaan lah. Upin-Ipin tadi pun dia jatuh di bawah kolaborasi khas yang mana kita create konten untuk highlight nama tempatan secara umum. Okey. Kemudian yang keempat adalah program jualan mega. Okey. Bila nama jualan mega ini adalah sebenarnya physical program. So buat masa ini kita juga akan fikirkan cara bagaimana kalau kita nak laksanakan secara online, kalau kata tidak membenarkan secara fizikal.
Okay, itu kita akan fikirkan macam mana kita nak melaksanakan program Jualan Mega yang bertema. Okay, yang bertema ini khusus untuk usahawan yang dari segi kategori fashion, mungkin perabot, satu lagi lifestyle lah macam tu. Okay. So kita akan fokuskan kategori-kategori ini sebab yang tadi itu semua dah produk, kalau kita tengok fast moving consumer goods, FMCG yang dekat shelf. So untuk program Jualan Mega kita cuba sasarkan kepada kategori MSME yang perkhidmatan, contohnya tadi saya kata produk baju, fashion ataupun perkhidmatan ataupun E&E dan juga perabot. Okay. Kemudian pembangunan sistem baru KBBM. Okay. Dalam kita nak meningkatkan credibility produk, ini juga terpakai bagi pihak kementerian melaksanakan inisiatif kerajaan, juga terpakai juga kepada pihak tuan-tuan dan perempuan yang mempunyai produk dan jenama sendiri. Kita perlu ada website sebenarnya. Okay. How to reach. Di samping kita ada Facebook dan sebagainya, kita ada website ataupun blog yang kita promosikan produk kita. Okay. Tapi sistem baru KBBM ini dia akan setakat ini yang ada pada KPNHP adalah produk-produk yang berdaftar dengan KPNHP dan juga produk-produk yang memohon logo buatan Malaysia. So itu database kami lah. Okay. Dan tuan-tuan dan puan mungkin ada. Percuma je tuan-tuan kalau nak daftar dengan kami. Logo kami pun setakat ini percuma lagi. Dan cuma pembangunan produk tu lah ada cost. Okay. Bukan nak promote KPNHP dalam rancangan SME Corp, kita nak berkongsi. Maksudnya usaha-usaha kerajaan dalam membantu PKS menerusi pelbagai kementerian dan juga agensi. Okay. So sistem tadi maksudnya orang nak cari. Sekarang orang semuanya online. Dia akan Google nama produk ni ataupun jenama ni. Kan? Dia nak produk tempatan. Okay. Kadang-kadang kita pengguna ataupun customer di luar sana, setelah kita laksanakan kempen, apa yang feedback kita tahu, mereka aware dengan kempen ini, cuma mereka tak tahu kat mana nak dapatkan produk-produk tempatan. So apa yang pihak kementerian cuba usahakan, daripada mungkin peringkat awal adalah menghimpunkan produk-produk tempatan ini di dalam satu sistem. Saya tahu semua agensi dan kementerian mereka ada database mereka sendiri. Mungkin ini adalah yang sedia ada pada pihak kementerian kami adalah yang berdaftar dengan KPNHP dan juga produk-produk yang memohon logo buatan Malaysia. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Apa langkah yang saya telah sebutkan tadi, ada 5 langkah ni. Sebenarnya kita boleh kaitkan juga dengan credibility jenama tuan-tuan dan perempuan. Di peringkat kami memikirkan credibility untuk tingkatkan kepercayaan orang tentang jenama tempatan itu sendiri. Jenama tempatan melengkapi produk dan jenama tuan-tuan dan perempuan. Okey. Peranan KPNHP. Tadi kita dah sebut tentang perancangan. Okey, sekarang sebenarnya adalah tentang peranan. Kita ada masa lagi, Puan Mas Indah? Okey, Cik Rizwan, kita ada masa lagi 10 minit. Mungkin kita boleh lepas kita akan open kepada soalan-soalan lah. Ya? Baik. Okey. So, peranan KPNHP kita tengok. Okey, tadi pembangunan produk. Okey, kalau kita lihat di sini, tuan-tuan dan puan, kalau boleh imbas QR code berkenaan ataupun ini adalah linknya. Tuan-tuan boleh saja terus pergi kepada spacedeal.infopengguna.com untuk permohonan. Tengok tarikh dekat situ tutup 15 Jun kan? Tapi tak apa, sebab SME Corp kita lanjutkan. Kita lanjutkan sempena minggu PKS ni, kita lanjutkan permohonan untuk pembangunan produk. Tuan-tuan dan perempuan mohonlah, berdaftar sebagai usahawan KPNHP. Tak apa, tuan perempuan mohon je dulu, kemudian baru daftar pun tak apa. Khusus untuk dalam program SME Corp ni, daftarnya percuma tuan-tuan, tak ada pembayaran. Nampak boleh salin ke? Yang penting dekat spacedeal.infopengguna.com ataupun Facebook 5 di Menara. Nanti ada link untuk cara untuk kita mohon, dan ini kalau boleh baca nampak di situ walaupun kita bagi dalam bentuk program, tapi 4,000 komitmen daripada usahawan lah. Sebab kita dalam sejarah kita melaksanakan pembangunan produk ni, di peringkat akhir nak printing tuan-tuan, dia tarik diri. So kita dah hire konsultan, pula dah hire pula printing company, tapi akhirnya tarik diri. So kat situlah sebab tu kita adakan commitment fees. Tapi kalau tuan-tuan perempuan tengok 4,000 dengan apa yang tuan-tuan perempuan akan dapat, pada saya lah di peringkat kementerian mestilah saya kata berbaloi. Tapi tuan-tuan perempuan boleh fikirkan.
Seterusnya saya tengok contoh. Ini contoh inisiatif pembangunan produk. Sirin pun ada pembangunan produk, saya SME pun percaya SME pun ada, MARA pun ada, okey. Jadi ini contoh-contoh yang telah dibangunkan ini untuk FMB lah. Okey. Apabila KPNC bangunkan, kita memang titik beratkanlah tentang labelan makanan dan maklumat-maklumat penting. Ya, tak ada overclaim pada pembungkusan. Tadi makanan ini adalah mungkin tuan-tuan dan puan yang menonton pada hari ini, ada produk tuan-tuan dan puan kat sini. Terima kasih kerana join program kami. So, kita tengok pomade, swag dan sebagainya, okey. Ini juga adalah salah satu untuk kita meningkatkan credibility. Saya lupa nak sentuh tadi tentang barcode, okey. Ini adalah inisiatif pendaftaran barcode. Yang paling penting kat sini teman-teman, tu latihan keusahawanan@gmail. Salin yang tu dulu. Dan nombor telefon di bawah. Yang mana untuk 10 barcode GS1 Malaysia atau pengeluar tunggal insentif barcode di Malaysia, dia akan bagi 50% off cut lah. Kalau tak 1000 lebih, so jumlahnya akan menjadi 625 untuk 10 barcode. Jadi saya suka ingatkan di sini untuk, bukan saya nak promote JS1 ni, tapi JS1 ni memang pengeluar tunggal barcode di Malaysia. So kalau tuan-tuan dan perempuan beli daripada orang lain, mungkin mereka dah daftar 1000 barcode, okay? Tapi tuan-tuan perempuan beli daripada mereka. So kalau ada kontrak tak apalah mengatakan barcode tuan-tuan dan perempuan tak diguna pakai oleh usahawan lain pula. Okay? Itu isunya kalau kita beli barcode ni daripada pihak ketiga. Okay? So JS1 adalah pengeluar tunggal barcode di Malaysia. Kita juga ada inisiatif ni, latihan keusahawanan@gmail.com. Nombor telefon tertera di bawah. Okay. Ini adalah buku kemasukan produk halal PKS ke dalam pasaraya, yang mana kerjasama kita dengan HDC lah, dan juga Tesco tu tak sempat tukar dulu Tesco, sekarang dia jadi Lotus lah. So syarat-syarat macam mana ingin masuk, rasa tuan-tuan dan perempuan sedia maklum sebelum jumpa mereka tu. Inilah syarat-syaratnya. Yang penting halal untuk FMB. Syarat penting adalah perlu ada halal yang masih valid. So kita ada sharekan bahan-bahan ni. So boleh lihat di komen Facebook, link we share untuk download konten. Yang pertama ni adalah buku halal. Ini adalah garis panduan pelabel makanan. Mungkin tuan-tuan puan sebelum ni ada jumpa konsultan ataupun vendor untuk buat pembungkusan, tapi tuan-tuan puan boleh tambah ilmu tuan-tuan dan puan melalui garis panduan pelabel makanan. Okey. Ini akta tuan-tuan dan puan, kalau tak ikut tak akur mungkin boleh dikenakan tindakan jika tertangkap lah. So akta ini adalah di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Boleh follow kat situ, boleh tengok. Ada juga kita sharekan nanti. Pihak Rusetia akan bantu untuk letak link di komen. Okey, tentang persijilan produk, kita tahu ini pelbagai persijilan yang ada. Okey, persijilan ini kita lihat memang tuan-tuan dan puan pun dah melalui proses ini. Okey, dah melalui proses ini, been there, done that, semua dah. Okey, cuma yang saya nak highlight di sini adalah berkenaan dengan persijilan logo buatan Malaysia. Okey. KAMI adalah kementerian yang bertanggungjawab dalam melaksanakan ataupun penandaan dan pemberian sijil serta logo buatan Malaysia. Produk yang sekadar dibuat di Malaysia dan buatan tempatan, menggalakkan penggunaan barangan tempatan dan buatan Malaysia, mengubah persepsi yang mana kita thoroughly check setakat ni lah, kita pastikan betul-betul berkualiti, barulah kita akan bagi logo buatan Malaysia tu lah, supaya ia standing dan pemberian logo ni tidak kepada produk yang mungkin orang beli rasa tertipu dan sebagainya. Okey, ni definisi, ada garis panduannya juga pada link. Kalau kita dah dapat nanti pada komen tu ada link untuk download garis panduan ni. Ni tata cara prosedur permohonannya. Okey, ni yang saya nak highlight tuan-tuan dan puan, penggunaan logo buatan Malaysia ni sebenarnya dia tertakluk di bawah Akta Perdagangan 2011. Okey, Seksyen 16, Akta 770, Seksyen 16. So, penggunaan tanpa kebenaran atau tanpa kelulusan, denda tidak melebihi 500,000 kesan pertama dan 1 juta. Okey, tuan-tuan boleh nampak untuk syarikat individu maksudnya boleh didenda
dan diambil tindakanlah jika menggunakan tanpa kebenaran. Suka saya ingatkan dan berkongsi di sini, mohonlah ya tuan-tuan dan puan-puan, mohon kepada kami, kami proses, jadi tak ada fee yang ni. Sebab apabila kita dah buat air bahan, sebenarnya penggunaan logo ni, dia sebenarnya boleh ada kelebihan. So kadang-kadang pemakai je nak tahu betul-betul tempatan, sebab kita ada wave listing fees lah. Okay, wave listing fees dengan hypermarket, ada yang wave untuk listing fee saja, ada yang discounted listing fee. Mereka akan minta apa buatan tempatan dan juga berdaftar dengan campaign fee ataupun tidak. Okay, dia ada syarat-syarat permohonan, ada dalam garis panduan, dan dia tempoh sahnya 3 tahun tuan-tuan puan-puan, di bawah sekali tu. Okay, ni garis panduan ni kita akan share. Okay, ini adalah websitenya. Space this, tuan-tuan type saja spacelist.info.pengguna.com, dan di bawah logo buatan Malaysia untuk mohon dan juga usahawan PKS Capital NGP. Ini sebenarnya paparan di dalam sistem lah. Ini panduan penandaan. Tengok dia ada cara bukan suka-suka color ikut. Color kita dia ada tata cara penandaannya kalau telah diluluskan. Dan saya ambil contohlah produk-produk yang telah ada logo buatan Malaysia. Okey. Yang pertama tu black pepper daripada Sarawak Nangori. Okey, berada di Lotus. Tu grams, produk grams. Ini semua natural punya, orang kata tu ada yang repellent, ada yang antivirus dan spray itu kan. Kemudian Petronas dan dulu untuk Pops Malaya. Dan dulu juga bawa produk ini, Pops Malaya ini ke Lulu Dubai Okey. Sekian itu saja kita teruskan. Puan Mazinda. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Rizwan. Okey, jadi begitu terperinci sekali berkenaan dengan credibility produk kepada usahawan. Kadang-kadang usahawan ni dia fokus kepada production je, tapi dia tak nampak lah benda-benda lain seperti credibility, add logo dan sebagainya Jadi saya harap penonton-penonton telah mendapatlah sedikit sebanyak informasi berkenaan dengan especially kempen beli barang buatan Malaysia Jadi terima kasih banyak-banyak. Tapi kita ada soalan, soalan yang diajukan. Kita lihat ada satu kita komplimen daripada Encik Ismail Nur Hadi Ahmad Bakrun. Dia kata hebat Encik Rizwan ni sentiasa membantu usahawan PKS. Tahniah Encik Rizwan. Okey, soalan yang pertama dia kata daripada Siti Zakia, ada sebarang bayaran atau proses penilaian sebelum masuk kempen BBM ni? Okey. Untuk KBBM secara keseluruhan kita sebenarnya nampak tadi pihak-pihak yang kita buat kerjasama dengan hypermarket, dengan media, dengan online dengan marketplace tadi. So semua produk tempatan yang berada di bawah bumbung mereka akan termasuk. So untuk produk-produk tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin belum berada di pasaran, so program-program seperti program Cita Rasa Malaysia, program pembangunan produk, itu tuan-tuan dan puan-puan boleh menyertai program berkenaan lah. So untuk program tu pembangunan produk je ada minimum fees 4,000. Yang lain tu tiada. Kita bagi dalam bentuk program. Kalau tanya bantuan dari segi pinjaman dan sebagainya, kami di PNGP memang tak ada. SME Corp lah. Banyak duit orang. Sebab kita di kementerian, setiap kementerian dan agensi memainkan peranan masing-masing Jadi betul, ada yang bagi grant, ada yang bagi loan, ada yang bagi dari segi program dan sebagainya lah. Ya, betul. Jadi kita tak ada redundant, betul tak? Betul, tak ada redundant. So kalau kita tengok puan ada soalan di bahagian chat untuk produk OEM, bolehkah dapat bantuan di bawah pembangunan produk? Boleh. Okay. So as long as tuan dan puan boleh buktikan bahawa the brand is licensed under you lah, dimiliki oleh pihak tuan dan pihak puan atau pihak tuan. Okay. Cuma untuk logo buatan Malaysia, kalau tuan punya produk adalah OEM, so kita untuk logo buatan Malaysia, pengilang tersebut perlu memohon bagi pihak brand ataupun jenama. Okay, untuk logo buatan Malaysia memang pengeluar. Kita nak tengok manufacturing activity itu berlaku.
Okay, saya rasa tu jawab soalan tu. Kemudian seterusnya, nak tanya permohonan untuk buatan Malaysia di bawah bimbingan pihak Jabatan Pertanian tetapi perniagaan masih di home base. Soalan 1. Okay, sekarang ramai di kalangan pengguna menjadi penjual secara online. Okay, kejap Yang pertama tadi, tapi masih perniagaan masih home base. Okay, permohonan untuk buatan Malaysia. Maksudnya apa? Logo ke permohonan produk? Itu kena jelaskan. Kemudian sekarang ramai di kalangan pengguna menjadi penjual secara online maupun secara berdaftar atau tidak dalam FB, WeChat. Apakah peranan PKS untuk bantu mereka meningkatkan produk melalui PKS? Adakah latihan dan pembiayaan yang boleh membantu mereka ketika sekarang di zaman COVID? Okey, macam Puan Masinda sebut tadi, untuk mengelakkan redundancy, pelbagai agensi, kementerian, ada bantuan-bantuan kepada usahawan-usahawan yang terjejas. Okey, kalau saya boleh sentuh sikit saja di mana pengumuman pemulih, okey. So untuk ada microkredit di bawah Agrobank, di bawah BSN dan juga Tekun, itu untuk microkredit. Okay, ada SJPP, itu semuanya untuk pinjaman yang low interest lah. Soalan untuk kami di KBBM, kita bantu dari segi bentuk program-program yang telah diterangkan tadi. Yang kedua adalah apakah perbezaan antara InScan dan PKS? Adakah PKS ni tu, saya rasa Tuan boleh saya jelaskan Puan Masinda, perusahaan kecil sederhana. InScan ni adalah institut latihan. Di bawah kementerian, agensi di bawah kementerian pembangunan, usahawan dan koperasi. Betul. Di bawah MIDEC. So itulah soalan-soalan di bahagian chat Puan Masinda. Okey, ada satu lagi soalan ni daripada Cookies Rangup Cik Rizwan. Sekiranya terdapat komplain tentang kualiti, adakah produk tersebut akan dikeluarkan dari kempen ni? Saya rasa dia maksudkan kepada kempen KBBM lah. Okey, kalau tentang KBBM, saya assume produk tuan ni berada di dalam pasaraya lah. Sebab kalau di dalam pasaraya tu, kita memang khususkan untuk produk-produk yang memang dah listed di dalam pasaraya. Untuk PCM, itu memang kita bawa produk-produk yang mungkin di dalam pasaraya dan mungkin belum, tapi kita nak brandingkan dia untuk perkenalkan. Kalau dari segi kualiti, itu bergantunglah tuan-tuan dan puan. Mungkin akan dikeluarkan, tapi bergantung. Sebab sekarang kita belum pernah lagi keluarkan sesiapa daripada kempen kami lah. Okey. Jadi saya harap semuanya telah mendapat jawapan lah kepada soalan-soalan dan saya rasa ini saja soalan yang kita terima pada hari ini. Okey, jadi masa pun telah hampir dah tamat sebenarnya. Okey, jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Rizwan kerana sudi meluangkan masa pada hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan tajuk tingkatkan kredibiliti produk anda bersama KPBM, bersama KPDN ICP. Saya pun dah sasul ke KPBM. Okey, jadi sebenarnya initially saya SME Corp Malaysia Negeri 9, kita bercadang sebenarnya untuk membuat kempen KPBM ni bersama-sama dengan Minggu PKS secara fizikal. Tetapi walau bagaimanapun disebabkan oleh kekangan COVID ni jadi kita tak dapat nak laksanakan dan bagi peluang kepada PKS untuk menyertai karnival ni. Jadi kita ubah kepada online jadi saya harap semua bakal usahawan dan usahawan telah mendapat manfaat daripada sesi ini. Jadi terima kasih banyak-banyak. Jadi sebelum kita beredar, jadi jangan lupa follow Facebook SME Corp Malaysia Negeri 9 untuk mendapatkan info-info terkini berkenaan dengan penganjuran Minggu PKS. Jadi Minggu PKS ni kita ada menjalankan daripada 26 Jun sehingga 4 Julai dan ada komponen di dalamnya, kita ada e-pameran ada sebanyak lebih 400 booth daripada negeri-negeri yang mengambil bahagian. Jadi buka kepada semua untuk pergi melawat setiap booth ni dan kita ada juga platform untuk jaringan perniagaan di MeshMe dan juga ada beberapa banyaklah webinar-webinar yang kita akan anjurkan. Jadi jangan lupa kita ada webinar seterusnya pada esok malam sesi bersama dengan Encik Najib Al-Sadok. Jadi jangan lupa ambil peluang ni untuk sama-sama kita belajar kepada semua usahawan dan semua bakal usahawan juga cara macam mana kita nak menggunakan platform online untuk memasarkan perniagaan kita. Okey, dengan ni saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih